Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, seperti biasa tolong maklumkan, share ramai-ramai ya. Kita sentiasa dibelengui dengan masalah shadow ban dan sertai Telegram saya Regi JC Ritaudin ya. So saya tertarik dengan kenyataan Anwar dan juga seorang pemimpin PKR. Kita mulakan dengan Anwar ya. Anwar kata dalam sekarang ni depa tengah mengadakan kongres PKR. Jadi dalam ucapan Anwar berkata kerajaan tidak perlu atau harus terburu-buru untuk lakukan perubahan atau reformasi. Ya, tidak perlu terburu-buru untuk lakukan reformasi. Dan dia petik entah teori dari mana, pengalaman dari mana lah, negara apalah, saya tak nak sebut lah sebab terus terang lah mengarut ya. Kononnya mereka melakukan perubahan ikut suka hati ya. Mereka hendak laksanakan hajat mereka tanpa memikirkan rakyat dan sebagainya. Akhirnya populariti mereka merudum dan bla 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 bla. Itu Anwar. Okay, so dia kata perlu hati-hati, perlu ambil masa, jangan terburu-buru. Itu alasan yang dia beri selepas setahun mentadbir. Kemudian pula ada seorang pemimpin PKR, apa nama dia, anyway it's not important. Dia beritahu bukan rakus kuasa, tetapi PKR perlu berada dalam kerajaan sekurang-kurangnya 2 penggal untuk melaksanakan reformasi. Okey, saya ada satu perkataan saja untuk semua ni. Mengarut, merapu. Merapu ke, mengarut ke. Kalau Anwar tak nak tergesa-gesa, bayangan diberikan mereka perlu faham apa yang rakyat hendak. Okey. Maknanya buat kajian lah, apalah. So memerlukan masa kononnya. Jadi adakah Anwar hendak masa, dia tidak hendak terburu-buru kerana dia hendak kaji kenapa Perdana Menteri, iaitu diri dia sendiri, lantik diri dia sendiri sebagai Menteri Kewangan, sedangkan dah janji tidak akan jadi Menteri Kewangan? Adakah Anwar perlu masa untuk kaji apakah implikasi dia tidak lagi jadi Menteri Kewangan, sedangkan dialah lantik diri dia sebagai Menteri Kewangan setelah berjanji kepada rakyat bahawa mereka tidak akan, PM tidak akan pegang jawatan Menteri Kewangan? Adakah Anwar perlu masa lama untuk kaji implikasi terhadap rakyat mungkin, atau Anwar nak kaji jika rakyat rasa tidak puas hati jika menteri-menteri dalam kerajaan dihalang melibatkan ahli keluarga dalam hal-hal berkait kerajaan? Ya, sebab Anwar lah yang beri lampu hijau kepada menteri-menteri untuk libatkan ahli keluarga atas alasan kononnya mereka tidak boleh ambil gaji, tetapi itu adalah nepotisme ya. Jadi adakah Anwar perlu masa kaji sekiranya rakyat terguris jika nepotisme dihentikan? Adakah Anwar perlu masa untuk kaji jika rakyat rasa tidak puas hati jika kerajaan turunkan minyak? Selepas Anwar berjanji untuk turunkan harga minyak dalam tempoh 24 jam selepas mengambil alih kerajaan, dan bukannya dia buat janji ni lama dulu, dia buat janji ni sebelum PRU 15 ya. Macam-macam lagi reformasi yang dijanjikan, yang dicapati. Adakah Anwar perlu masa untuk kaji jika mereka capatikan janji-janji mereka kepada rakyat? Adakah rakyat terasa marah, mengapa kau nak tunaikan janji? Kami lebih suka kamu capatikan janji. Adakah itu maksud Anwar? Banyak daripada reformasi yang dijanjikan ni perlu 10 minit, kurang dari 10 minit untuk buat keputusan. Kalau tanya Anwar, dan saya bukan cerita lama tak, Anwar dia lupa apa yang dia kata. Dia suka berkata-kata kemudian dia lupa. Bila orang cerita berkenaan penurunan harga minyak, dia kata itu saya cerita lama dulu, dia orang petik balik. No, dia sebelum PRU 15 dia ulang janji dia. Dia janji akan turunkan harga minyak. Itu bermakna janji itu dibuat berdasarkan keadaan yang sedia ada sekarang ya, keadaan ekonomi dunia, keadaan harga minyak dan sebagainya. Dia janji dalam 24 jam
Bukannya 10 tahun, bukannya 10 minggu, bukannya 10 bulan, 24 jam harga minyak turun. Okey. Jadi untuk menunaikan janji itu perlu hanya lafazkan, esok harga minyak turun, noktah. Adakah Anwar perlu 2 penggal atau 10 tahun untuk melakukan kerja yang kurang 10 minit, malah kurang 10 saat untuk lafazkan? Ya. Adakah Anwar perlu tidak bersikap terburu-buru untuk menghapuskan tol ataupun memansuhkan undang-undang drakonian kerana dia tidak hendak guris hati rakyat, sedangkan rakyat mengundi PH, walaupun PH tak menang pilihan raya, tetapi mengundi PH kerana rakyat teruja dengan desakan PH yang berdekat lamanya agar undang-undang drakonian seperti SOSMA, Akta Hasutan semua dimansuhkan. Jadi nak kaji lagi, sedangkan awak menang, banyak MP awak menang pilihan raya untuk mewakili rakyat, melakukan apa yang rakyat hendak lakukan, iaitu memansuhkan undang-undang yang awak janjikan akan buat. So nampaknya mereka cuba dalam keadaan terdesak mengaburi mata rakyat. Kononnya perlu masa lama, 1 tahun tak cukup. Dalam 1 tahun Anwar mentadbir, ekonomi kita terburuk dalam sejarah. Mata wang kita pernah mencatat tahap terburuk dalam sejarah. Krisis makanan asas yang tidak pernah berlaku telah berlaku dan masih berterusan. Dan krisis harga atau kos sara hidup terburuk dalam sejarah. Laskar cyber mereka menghujani, membanjiri social media dan beri alasan, takkan perlu beri masa kepada Anwar. Tapi kalau dulu Laskar cyber malah pemimpin-pemimpin PKR dan DAP berkata takkan dalam 2-3 kahwin 2-3 bulan boleh dapat anak. Ya, so sekarang dah lebih 9 bulan anak sepatutnya dah ada. Melainkan anda merujuk kepada jadual kelahiran gajah lah. Gajah 20 bulan kot, 24 bulan or something like that lah. Okay. So ini dah setahun. Pelabur lari. Data bursa tidak menipu. Berbilion-bilion aset equity pelabur ya telah mengalir keluar dalam berbulan-bulan lamanya. Setakat ini banyak komitmen pelaburan telah diumumkan oleh Anwar, tetapi dana masuk pelaburan yang sudah lulus, sudah dimulakan, kita masih menunggu pemerincian. So ini masalah dengan Anwar. Dia fikir bila dia cakap benda-benda ni rakyat akan percaya, sebab dia lemas dalam halusinasi dia. Itulah sebabnya bila data menunjukkan populariti dia merudum, dia tak boleh terima. Bukannya dia tak sengaja tak nak terima, dia betul-betul percaya diri dia popular dan tidak, prestasi dia tidak jatuh dan sebagainya. Dia sudah tersasar daripada landasan kebenaran. Ya. Banyak reformasi yang dijanjikan ya adalah benda yang mereka janjikan kepada rakyat dan atas dasar itu mereka dapat undi. Maknanya rakyat hendak laksanakan benda tu dan mereka memilih wakil mereka untuk melaksanakannya. Jadi soal mereka perlu jangan tergesa-gesa kerana ianya akan mengurangkan populariti itu merapu. Faham tak? Merapu. Mereka sebenarnya sedang memberi alasan atas kegagalan mereka. Dan sehingga hari ini saya tak lihat lagi kerangka kerja dasar pemulihan yang boleh meyakinkan pelabur, ya. Yang ada cakap dan cakap. That's why negara kita berada di ambang satu kemusnahan dari sudut pencapaian ekonomi, ya, mata wang dan sebagainya di bawah kerajaan ini. Dan mereka fikir dengan memberi alasan-alasan merapu, rakyat akan percaya. Ini masalahnya, ya. So itu sahajalah ulasan saya.
Sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.